Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam kuliah duha bersama dengan kita pada pagi ini ustaz-ustaz, tenaga pengajar daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah yang mengajar saban hari untuk kita buat pengajian, khususnya kepada makcik-makcik pondok, pakcik-pakcik pondok yang belajar di Pusat Pendidikan Al-Barakah, dan juga kepada tuan-tuan yang tanpa jemu, tanpa ada perasaan penat, letih dan jemu, untuk terus bersama dengan kami daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah, walaupun kita mengadakan kuliah ataupun ceramah online ni daripada rumah tenaga pengajar, tapi tuan-tuan tetap bersama dengan kami. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Pagi ini kita membaca kitab Sendi Agama. Kita membuka kitab Sendi Agama pada muka surat 307, fasal yang ke-37, iaitu Kazmul Ghaiz. Dalam bahasa kita maknanya ialah menahan marah. Okey, menahan marah. Syarifah Habibah, terima kasih. Marliah Abdul Rahman, Fitrah Ahmad, Muhammad Kamal Syukur, Jasilina Anwar, Rostam Effendi, Rosnah Teh, Nur Ashidah, Muhammad Khairani, semuanya saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagi tuan-tuan yang mungkin pertama kali mengikuti kuliah kita setiap pagi ini, baru pertama kali pagi ini masuk, kalau boleh komen lah dalam ruangan komen, pertama kali join. Kan kita nak tengok, kita nak raikan apa nama sahabat kita yang pertama kali join. Jadi ramai kawan-kawan kita ni dapatlah mengenali tuan-tuan, walaupun di alam maya sahaja. Jadi minta pada tuan-tuan yang baru masuk, yang baru nak komen pertama kali ke, pertama kali, tuan-tuan tulis je dalam ruangan komen. Mudah-mudahan kita dapat berkenalan. Baik, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, kita tengok di situ Hasu selalu join, jarang komen. Mawar Kasih selalu komen. Rosnah Cik Din lagi kerap komen. Faridah Mentarang Bakar, kita mencari yang pertama kali pada hari ini yang join kelas kita. Kita nak tengok ada tak yang pertama kali join, dan sila tuliskan ini first time join. Tolong komenkan, kita nak tengok ada tak. Okey, Abdul Razak Ahmad, okey, tak ada lagi. Tuan-tuan kalau ada kita raikan. Harap pada tuan-tuan kalau nampak komen. Zalina binti Maisa, saya berkali-kali dah bersama Lai Ustaz, kira pertama kali bagi tahu je. Dah jarang-jarang join.
pagi ni dapat join balik Fazilah Azmi. Jadi tuan-tuan kalau nampak sahabat kita yang pertama kali join, pertama kali komen, tuan-tuan raikan, mudah-mudahan kita dapat mengeratkan ataupun menghubungkan silaturahim bersama. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 133, dan bersegeralah kamu untuk mencari keampunan daripada Tuhanmu dan memperolehi syurga yang luasnya adalah seluas semua langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, sehat, murah rezeki, banyak duit, ataupun menafkahkan hartanya dalam keadaan kesukaran, yakni kurang rezeki, sempit hidup, susah, dan juga orang yang menahan marahnya, dan pula orang yang gemar memberi maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam ayat ini tercantum di atasnya bahawa orang yang tidak dapat menahan marahnya itu belum dikira sebagai manusia ataupun orang yang sempurna iman, sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang saya hormati, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah. Allah kata cepat-cepat minta ampun pada Allah, cepat-cepat minta keampunan pada Allah. Jangan tangguh-tangguh, jangan kata muda lagi, jangan kata esok lah, lusa lah, tahun depan lah aku nak buat dulu, aku nak buat kerja haram ni dulu. Okey, jangan cakap macam itu tuan-tuan, sebab mati tak tahu bila nak mati. Anytime bila mati. Adanya kata kiamat lambat lagi, memanglah lambat. Mati ada lambat. Mati belum tentu hari ni gamaknya. Sebab itu kata Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kenapa Allah kata cepat-cepat minta ampun kepadanya? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kerana disediakan syurga untuk kamu seluas langit dan bumi. Sebab Allah kata disediakan syurga untuk kita ni seluas langit dan bumi. Subhanallah tuan-tuan. Maka tidaklah salah kepada kita mengharapkan syurga Allah. Tak salah. Kenapa kamu sembahyang ni? Perintah Allah, mudah-mudahan saya dapat syurga. Kenapa kamu sedekah ni? Saya mencari syurga. Tak salah, sebab Allah janji. Allah janji, siapa yang cepat taubat, siapa yang bertaubat, siapa yang bertakwa, aku bagi syurga. Maka tidaklah salah pada kita untuk mencari syurga atau meminta syurga. Sebab ada orang yang kata tak boleh minta syurga, tak boleh kita buat ibadat ni untuk syurga, tak ikhlas. Bukan masalah ikhlas, syurga tu pun Tuhan nak bagi, nak minta daripada sisi Tuhan. Tak ikhlas bendanya. Ini bukan soalan ikhlas tak ikhlas. Sebab matlamat kita ialah syurga. Beritahu kat saya, apa matlamat tuan-tuan di akhirat nanti? Rahmat Allah, bergagah rahmat Allah tu syurga di situ. Tempat yang terbaik di sana. Kalau gitu, khairun wa abqa di mana? Syurga lah, khairun wa abqa. Nama dia akhirat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, maka tidaklah salah kepada kita untuk memohon supaya Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita syurga. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan rancangan kita pada pagi ini. Okey tuan-tuan, mulai pagi ni, pada mulai hari ni tak ada dah kuis. Kuis Yayasan Budi Ihsan dah tak ada. Dah habis. Dah habis tajaan untuk bagi susu C2 Joy. Kalau ada rezeki lagi, kita bagi lagi. Tapi stok ataupun susu yang ditaja tu untuk kuis saya sudah pun habis. Semua dah dapat pada pemenang. Jadi hari ni kita buat kuliah biasalah, yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk menawarkan ibadah korban bersama dengan mereka. Baik.
Wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Luahnya syurga ni seluas langit dan bumi. Weh, luas tu tuan-tuan. Keluasan semua langit. Bayangkan keseluasan semua langit. Luas mana tak tahu. Langit tak bertepi. Tak jumpa tepi dia. Nak kata luas tak luasnya, tak jumpa tepi. Masya Allah, subhanallah. Maknanya apa? Maknanya syurga ni muat pada kita. Ya, siapa yang nak masuk syurga ni, dia muat. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang saya hormati, kita bercakap tentang soal. Ada yang kata, Ustaz, saya ni layak ke masuk syurga? Ada yang kata, saya ni boleh ke masuk syurga? Nabi dah kata dah, siapa-siapa pun layak masuk syurga kalau dia nak. Persoalannya, adakah kita nak masuk syurga atau kita tak mau masuk syurga? Kalau kita nak masuk syurga, kita buat amalan yang membolehkan kita masuk syurga. Tapi kalau kita tak mau pada syurga, amalan kita ialah amalan ahli neraka. Takkan kita nak jadi ahli neraka? Okey. Siti Arija Wardati, apa kata Siti Arija? Syurga ialah idaman semua. Hom Yati Tembong, ustaz dan semua sahabat FB yang dikasihi. Mas Riah S. Saleh, tak ada kuis pun tak apa ustaz. Sa'nah Sulaiman, tak ada rezeki, tak ada tajaan lagi, kena beli sendirilah susu tu. Tahu tak apa. Terima kasih pada Yayasan Budi Ehsan yang membawakan rancangan kita pagi ni. Walaupun tak ada susu situ Joy, tapi tetap kita nak mengadakan kuliah. Tetap Yayasan Budi Ehsan bawa juga untuk kita. Baik, alhamdulillah ustaz daripada Halimah Muhammad Jali dari Singapura. Alhamdulillah, mawar kasih, subhanallah. Nak masuk syurga dengan ahli keluarga Nur Hanisah Muhammad Najib. Ya, itu cita-cita kita. Kita nak supaya kita ni bertemu, dikumpulkan semula di dalam syurga. Okey. Kemudian Sarina Azizan Sari, ustaz lawa baju ustaz. Baju saya juga yang dia nampaknya. Kan? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut syurga tu luas. Takkan tak muat untuk kita? Syurga tu seluas langit dan bumi. Takkan tak muat untuk kita, tuan-tuan? Muat kan? Kalau gitu, kita berusahalah untuk menjadikan diri kita ni layak untuk masuk syurga. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita pada ayat ini, siapakah orang-orang yang layak itu? U'iddat lil muttaqin. Siapakah orang yang layak itu? Orang yang layak itu siapa? Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tak ada lagi ni frame Yayasan Budi Ehsan ni. Baik, nanti Yayasan Budi Ehsan tanya saya pula pasal apa tak ada ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Midesan, ustaz, quiz stop tak apa, asal request lagu tak stop. Request lagu pun orang kata, ustaz akhir zaman. Kan? Ustaz akhir zaman. Allah Ta'ala sebut nak masuk syurga tak? Nak. Allah Ta'ala kata u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nak masuk syurga maknanya kena jadi orang bertakwa. Habis tu yang bertakwa tu siapa ustaz? Takwa ni takwa, takut bini tua ke? Takut bini tua ke ustaz? Tak. Itu lain. Adakah takwa ni tekwa ustaz? Itu soya. Kan, tu kacang soya, takwa juga. Takwa tu apa? Jadi Allah Ta'ala sebutkan ciri-cirinya. Setiap satu-satu benda dia ada ciri-cirinya. Nur Madinah ustaz, rempah mi Bandung dah sampai ke belum?
Belumlah Mi Nur Medina. Yang sampai tadi Olive Tin. Olive Tin sampai. Rempah mi Bandung tak sampai. Kalau sampai, insya-Allah hari ni juga saya buat mi Bandung. Tapi saya tak makan mi, saya makan bihun Bandung. Boleh tak makan bihun dengan mi Bandung? Boleh kot, kuah Bandung ya. Boleh kot, insya-Allah. Baik. Kalau sampai tak sampai pun saya ucapkan terima kasih pada Nur Medina dari Melaka yang menghantarkan pada saya rempah ataupun rencah mi Bandung. Terima kasih. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Fadli Mak Syah jawab, kat sini tak sampai lagi. Itu Nur Medina kena hantar kat Fadli Mak Syah pula lah. Baik, and termasuk today, why not background but still good, look fresh? Okey, sebab apa ni? Sebab apa? Background warna putih, warna putih pula, biru, tak ada warna apa ni. Sebenarnya hari ni ada rakaman TV, Tazkirah malam Jumaat, rakaman TV. Jadi rakaman TV ni tidak boleh ada apa-apa di belakang saya. Dia kena ada green screen, kosong saja. Jadi di belakang saya ni green screen lah. Nanti pukul 11 saya akan buat rakaman Tazkirah malam Jumaat. Jadi mereka nak green screen supaya dia orang nak tampal dia orang punya background mereka sendiri nanti. Dan jangan lupa malam nanti pukul 9 malam Tazkirah malam Jumaat saya bersama Ustaz Amin Idris. Tajuknya Beras Kita Beli. Malam ni pukul 9 jangan lupa pukul 9 malam ni, jangan lupa. Okey, baik tuan-tuan yang saya hormati. Kita bercakap tadi tentang soal bertakwa. Setiap satu benda dia ada ciri-ciri ketakwaan dia, ada ciri dia. Ciri orang munafik ada tanda, ciri orang bertakwa ada tanda, semua ada tanda. Nak hujan ada tanda, nak beranak ada tanda. Ungu, Daisy, kita sama lah Ustaz, tak makan mi. Saya kalau makan mi, angin. Makan bihun tak apa. Puan Jamilah bacok, background tu macam ada di pantai je Ustaz. Di tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Puan Jamilah bacok, ada live tak Ustaz? Pukul 11, live ada. Live ada pukul 11 dengan Ustaz Azhar ada. Okey. Yang saya punya pukul 11 tu untuk saya. Sebab tu saya buat awal-awal pagi ni. Pukul 9 saya dah buat dah. Lagi saya nak buat rakaman live Ustaz Azhar daripada rumah dia. Baik. Moga dipermudahkan. Tazkirah malam Jumaat ni insya-Allah. Malam ni buat apa? Dengar tazkirah. Pandai. Siapa dia? Zalina binti Mak Isa. Mesti confirm tengok selalu ni. Baik tuan-tuan, kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Setiap satu benda ada tanda dia. Bercinta, berkasih pun ada tanda dia kan. Tadi ada yang kata Ustaz, buatlah kuis, tak ada hadiah pun tak apa, janji untuk uji minda. Kata Ji Najib. Ji Najib kata buat je kuis walaupun tiada hadiah untuk uji minda. Boleh juga. Okey. Rohimi Ismail bagi notification lah Ustaz walaupun channel lain. Biasa kalau Ustaz buat kat lain notification tak ada, kena scroll kat FB baru jumpa. Ya, tak faham saya macam mana notification apa tu nanti saya fahamkan balik. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita mendapat tajaan daripada Yayasan Budi Ehsan yang buat kuis dapat hadiah. Jadi
Hadiah susu si 7 itu hadiah daripada Yayasan Budi Ihsan untuk pemenang-pemenang kuis sebagai tanda penghargaan terima kasih mereka. Jadi kalau tuan-tuan nak buat kuis, tuan-tuan yang mana syarikat yang besar-besar ke tak besar pun ada nak bagi tajaan, bagi je pada kami, kita akan bagi hadiah. Maknanya kita buat kuis dalam masa yang sama kita meraihkan. Jadi ada yang buat kerepek, bagi kerepek pun tak apa. Jadi mana menang post kerepek daripada dia orang. Ada yang buat minyak angin, postkan minyak angin. Kita buat hadiah begitu je. Sebagai satu galakan untuk mereka mengambil nota bila kita mengajar. Sebagai satu galakan kepada pendengar mengambil berat tentang apa yang kita ajar. Kalau tidak kena dengar gitu je lah. Tapi sekarang ni saya rasa tuan-tuan semua dah tulis nota. Tulis nota. Hari ni pengajian apa? Tulis nota. Bukan kita nak pada hadiah tu, tapi kita nak ambil berat. Kalau tak dapat hadiah pun tak apa, janji aku boleh semak balik, aku ulang kaji balik. Nampak? Jadi kalau ada di luar sana syarikat-syarikat ke, pengusaha kecil ke apa benda ke, kalau tuan-tuan nak sponsor hadiah kepada pemenang 3 orang je satu hari kuis, insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi dengan Puan Rosnah Cik Din 0134331918 ataupun boleh hubungi dengan Puan Jasmine 0135817879. Bagi tahu saya nak buat kuis, hadiahnya sekian. Saya nak taja 5 hari. Okey, kerepek pun kita terima tuan-tuan. Okey, hadiahnya sebut nama pemenang 3 kali. Itu Sa'ana Sulaiman bagi tahu. Nik Syarifah jawab soalan kuis ustaz, dapat dengar ustaz menyanyi lagu Piramli pun okey ustaz. Tiba-tiba cerah pula lampu ni kan. Lain macam ni, ada gangguan gambar ni. Baik tuan-tuan yang saya hormati, saya dapat notification untuk semua kuliah ustaz. Alhamdulillah. Mungkin abang kita tadi yang komen tadi dia tak tahu yang ceramah saya kena hack, ceramah saya kena kacau. Kuliah kita di-skat. Jadi sebab tu dia kata bagilah notification. Memang kita bagi pun, semua ceramah kita bagi, tapi tak tahulah tuan-tuan, ada orang yang bijaksana yang kontrol, yang sekat kuliah saya ni. Tak apa sebab dia sekat, kita pun tak tahu. Baik, Fatimah Wati Muhammad kata, ya betul ustaz, sebaik-baik ingatan ialah nota. Diana Tanjung, terima kasih pada ustaz dan penaja, saya dah terima susu si tujoy. Tahniah kepada Diana Tanjung. Apa rahsia 2 kali menang? Puan Jamilah Bacuk. 2 kali Jamilah Bacuk menang. Hebat. Betul ustaz, sedia buku nota dan catat apa yang ustaz ajarkan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau ada yang nak bagi tajaan, boleh hubungi pihak saya, pihak kami di sini, kita akan buat kuis. Dalam masa yang sama saya rasa kita juga mempromosikan produk tuan-tuan ataupun barangan yang tuan-tuan usahakan. Miliki jawab, saya dapat notification juga, tapi selalu lambat 15 minit. Ada yang 10 minit, ada 15 minit, ada yang dah nak habis baru dapat notification. Baik, Siti Munirah, tapi now dah ada iklan dia. Memang ya. Dah ada iklan. Saya pun tak tengok iklan saya tu tuan-tuan. Dia kata iklan masuk. Oh hebat ceramah Ustaz Kazim, iklan masuk dah. Alhamdulillah. Baik. Jadi apa ciri orang-orang yang bertakwa? Tadi kita sebutkan, setiap satu benda dia ada ciri, setiap satu benda dia ada tanda. Apakah tanda-tanda orang bertakwa? Baik, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra. Yang pertama tanda orang bertakwa ialah orang itu menafkahkan hartanya ketika dia senang, dia banyak duit, ketika dia sihat, ketika dia muda, ketika dia kaya raya, dia boleh belanjakan hartanya pada jalan Allah. Dia sedekah,
dia wakaf, dia buat korban, dia sedekah, dia buat korban, dia buat wakaf masjid. Tak ada sombong lah, orang minta dia bagi, tak ada dia nak buat FB live pula. Yang mana tak ada, mana ada dulu, kerja lah dulu, jangan dia minta aja. Ambo, jangan cakap macam tu kan, jangan cakap macam tu. Kalau dia senang dia tak minta, maknanya dia susah sungguh. Anak nak makan, duit tak ada, kerja tak ada. Kita ni kalau duit berjuta, duduk di rumah setahun pun tak apa. Kita ni kalau duit berjuta-juta, tak keluar rumah pun tak apa. 8 keturunan tak habis makan tak apa. Ni orang tak ada duit ni. Kalau dia seorang, tak apa lagi, dia bujang. Anak ada, rumah nak bayar sewa, kereta nak kena bayar. Memanglah dia pakai kereta. Tu sebelum PKP. Dia pakai kereta lah. PKP sekarang dah dekat 2 tahun. Maknanya 2 tahun dia tak kerja. Duit yang ada simpan tu pun dah habis lah. Jadi kalau dia nak gantung bendera putih ke, bendera biru ke, kuning, hijau ke, sebagai satu tanda yang dia minta bantuan, salah ke? Tak salah. Dah dia susah. Cuba kita susah, kita nak buat je nak. Jadi tuan-tuan jangan duk hina orang. Orang bertakwa ialah waktu kau kaya, kau tolong orang. Sebab tu Allah bagi kau kaya. Sebab itu Allah bagi kita kaya. Sebab Allah suruh tolong. Itu sifat orang bertakwa. Bukan kita nak hina orang atas kesusahan orang, menghina atas pada orang, atas keperitan orang lain, tak. Tak mau. Dan kalau kita sedekah pada orang pun, tuan-tuan, Allah akan tambahkan lagi rezeki kita. Ini jaminan Allah. Apa yang kamu bagi pada Allah, fahuwa yukhlifuh, dia yang akan menggantikan balik sedekah kamu tu. Jadi apa yang kita nak takut? Kalau Allah dah jamin kalau kita sedekah, Allah akan tambah, Allah akan ganti balik. Jadi jangan hina orang. Jadilah orang yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang yang menafkahkan harta dia pada waktu dia senang, dia bagi. Tapi kalau orang tu menipu, Ustaz, tak, kalau dia menipu, kamu dosa ke? Dia menipu tu dia jawab dengan Tuhan. Jawab dengan Tuhan. Tapi kita merendahkan orang, kita menyakitkan hati orang yang kita bagi, Allah tak suka. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan pahala kamu, yakni pahala sedekah kamu, dengan kamu mengungkit dan menyakitkan hati orang yang kamu sedekah. Ni kita tak mau. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita ada wang, kalau kita ada duit, kita nampak kesusahan orang depan mata kita, bantulah. Bantu. Itu amanah. Allah bagi duit pada kita tu amanah, untuk kita ni buat yang terbaik sesama manusia. Okey. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa ialah orang yang menafkahkan hartanya waktu dia susah. Wad-dharra, waktu dia susah, dia sendiri pun miskin, dia sendiri pun susah. Sebab tu semalam ada orang telefon pengurus saya, pengurus pusat pendidikan. Okey, sebab dia kata apa, bantuan Al-Barakah bagi bantuan juga ke? Kata Al-Barakah tak ada duit. Itu soalan dia. Kata Al-Barakah tak ada duit, tapi pasal apa pergi belanja pada orang, pergi bantuan pada orang? Kata Barakah tak ada duit. Tu ayat Quran sebut. Walaupun kamu sendiri pun susah, kamu sendiri pun harapkan bantuan orang, apa salahnya kamu bantu orang lain pula? Sebab tu kita pegang pada Al-Quran. Kita nak sifat orang bertakwa tu.
Bukan makna bila kita susah kita jadi kedekut lagi. Misalnya saya ni susah, orang hantar pada saya 4 kampik beras. Adakah salah kepada saya untuk ambil sekampik bagi orang lain pula yang tak dapat bantuan? Ni tak. Bila dapat bantuan orang bagi sekotak simpan. Lalas boleh buka kedai runcit kat rumah dia. Padahal duduk 2 lelaki bini. Banyak mana sangat nak makan. Tin sardin 40 tin. Laici tin 40. Beras 10 kampit. Susu tin 1 dozen. Bihun 12 kampit. Tepung 10 kampit. Ikan bilis 10 kilo. Ui, banyaknya makanan tu. Apa salahnya kalau orang datang bagi bantuan? Assalamualaikum, kami datang nak bagi bantuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasihlah hajat tuan-tuan semua. Tapi saya rasa saya tak perlu pun hajat kot. Saya pun dah kaya sekarang. Beras ada 10 kampit. Tepung ada 12 kampit. 1 dozen bihun cukup dah kot. Bagilah pada orang lain pula. Berapa ramai yang cakap macam itu? Berapa ramai? Apa salahnya dia ambil yang orang bagi dekat dia tu, dia pergi bagi kat orang lain? Sebab dia nak ambil sifat takwa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Sifat takwa itu Allah Ta'ala kata apa? Allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Dia sendiri pun susah, dia sendiri pun payah, dia tetap bantu orang. Ini adalah sifat orang bertakwa, dan Allah Ta'ala janji kepada orang macam ini diberikan kepada dia syurga. Tapi kita tak nampak yang Allah janji syurga tu. Yang kita nampak, kalau aku bagi, aku nak makan apa? Kalau aku bagi kat dia, aku nak makan apa? Dia fikir macam tu. Sekali lagi aku bagi sedekah kat dia, sekali lagi aku nak makan apa? Dia tak nampak yang Allah janji syurga. Dia duk nampak nak makan dalam dunia ni 2-3 suap punya benda nak makan. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, fikir tuan-tuan. Sifat orang bertakwa dulu, Allah Ta'ala sebut awal-awalnya ialah tentang harta. Awal-awal sekali Allah Ta'ala sebut tentang sedekah. Awal-awal perkara yang disebut ialah harta dan sedekah. Harta dan sedekah. Subhanallah. Yang ketiga kata Allah, wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan marah. Wal kazim tu saya lah, kazim kan. Wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah di dalam hati. Nama dia kazmul ghaiz, menahan marah di dalam hati. Dia tidak zahirkan kemarahan dia, dia tak tunjuk kemarahan dia, dan dia tidak mengikut hawa nafsu kemarahan dia. Nabi SAW bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu, wa man i'tazara ila rabbih qabilallahu uzrahu, wa man khazana lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah menahan siksa yang akan diberikan kepadanya. Dan barang siapa yang mengemukakan uzurnya kepada Tuhan, maka Allah pasti menerima keuzurannya. Dan barang siapa yang menyimpan lidahnya, yakni tidak berbicara pada perkara yang tidak perlu, maka Allah selalu menutup aib dia. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi sebut, siapa yang menahan marah, Allah tahan seksa kepada dia. Orang yang tak sabar, orang yang panah baran, orang macam ni mengundang seksaan daripada Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak dalam dunia ni hidup kita tenang, hidup kita tenteram, hidup kita tidak ada masalah, Allah tak murka pada kita, apa dia? Tahan marah dalam hati. InsyaAllah kita tengok hidup dia bahagia. Sebab dia sabar, dia tak mengamuk. Okey, nombor 1 kata Nabi,
Kalau nak rasa hidup dalam bahagia ni, nak hidup dalam dunia ni rasa bahagia, tak ada susah, tolong simpan marah dalam hati. 2, wa man i'tazara ila rabbih, dan barang siapa yang memberikan yang mengemukakan uzurnya kepada Tuhan, qabilallahu uzrahu, Allah Ta'ala menerima keuzuran dia. Aku ni tak boleh semayang berdiri, aku semayang duduk, aku tak sihat, tapi dia tetap nak semayang, Allah terima uzur dia. Saya ni nak puasa, tapi saya sakit saya ni pula, Allah, setiap hari kena cocok pula sehari 4 kali. Saya nak puasa tapi saya sakit, kalau tak cocok saya pingsan. Maka uzurnya Allah terima. Allah Maha Pemaaf. Tapi bagilah uzur yang betul-betul, jangan uzur yang ngada-ngada, uzur yang diterima syarak. Kenapa engkau tak tutup aurat? Saya rasa belum sampai masanya untuk saya menutup aurat, dan saya rasa Tuhan pun faham kan sebab apa saya tak tutup aurat. Amboi, itu bukan uzur tuan-tuan, tu bangang nama dia. Okey, uzur buat macam mana? Nak buat macam mana? Saya masa itu ustaz, rumah saya terbakar, saya selamatkan diri saya ustaz, tak sempat nak buat apa dah, tudung pun tak sempat ustaz, berlari saya ke depan, rumah terbakar. Masa itu saya dah tak tahu nak kata apa dah ustaz. Selamatlah ya Allah, rumah aku terbakar lah. Oh, tudung tak pakai, masuk pula dengan dia terbakar sekali. Jadi pada masa itu dia darurah, dia tak sedar pun yang dia tak tudung kepala, dia selamatkan nyawa dia dulu. Bila bomba datang, baru orang bagi tudung dekat dia, baru dia pakai. Dia jangan kita cakap dekat dia, tengok tak tutup aurat tu. Dia masa itu tengah duk dukung anak, duk buai anak dalam buaian, tiba-tiba meletup tong gas di dapur. Dia ambil anak dia bawa lari. Mana sempat nak cari telekung dah masa itu. Jadi kita kena faham. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, dan kata Nabi lagi, waman khazana lisanihi satarallah auratahu, siapa-siapa yang menyimpan lidahnya, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Jadi orang yang banyak diam, aib dia tertutup. Orang yang kurang bercakap, Allah pelihara aib dia. Sebaliknya, orang yang banyak bercakap, aib dia akan terbuka satu persatu. Dan kata Nabi SAW, asyaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab, wa ahlamukum man afa indal qudrah. Orang yang paling kuat menahan di antara kamu semua ialah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Dan orang yang paling sabar di kalangan kamu ialah orang yang memberi maaf walaupun dia ada kuasa untuk memberi pembalasan. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW sebut asyaddukum, siapa yang paling kuat di kalangan kamu. Orang yang paling kuat di kalangan kita ialah orang yang mengalahkan hawa nafsu kita, yakni marah kita. Orang yang menundukkan kemarahan, itu orang paling kuat. Dan kata Nabi, siapakah orang yang paling bagus? Orang yang paling lemah lembut, yang paling bagus ialah orang yang memberi maaf kepada orang lain, padahal dia mampu untuk menuntut bela, dia mampu untuk balun balik, tapi dia memberi maaf. Itu orang yang paling lembut sekali, orang yang paling penyantun sekali. Baik, Suryati Siti, ada lagi alasan ustaz, saya sedang menjadi diri saya, sebab tu buka tudung. Apalah punya alasan, kata Suryati Siti. Latifah SMK, orang yang kurang bercakap, Allah akan tutup aibnya. Siti Munirah, tak baik-baik balas. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 3 petang nanti di Perak FM, live di Perak FM insya-Allah.
Dan tuan-tuan boleh sambung lagi pengajian bersama dengan Ustaz Syahrul dan Ustaz Azhar. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang menawarkan kepada kita perkhidmatan mengadakan korban tahun ini di dalam negara dan juga di luar negara. Kalau di luar negara dengan serendah RM390 kita sudah boleh berkorban. Jadi hubungi nombor yang tertera 0196251005 dan juga boleh hubungi Hajah Rosnah Cik Din 0194331918. Sekadar itu sahaja, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.